daripada perspektif orang yang menjaga beliau. Biasanya orang kata kalau perspektif orang yang penyokong sebagainya, Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri, itu mungkin bias. Tapi ini orang yang menjaga beliau. Baik, kita sambung cerita tadi. So sebaik saya tiba beliau pada 2000, tahun 2000 lah. Bukan, Pok Nik ada masa tiba 2000, dia dah masuk dah. Dia dah ada dah. So apa yang peristiwa yang berlaku tahun 2000 tu masa Pok Nik datang, di-assign untuk menjaga? Saya untuk menjaga Datuk Seri ini kerana boleh kita tiap-tiap hari pihak Jabatan Penjara, Ibu Pejabat Penjara akan menghantar laporan kepada KDN sebaik apa perkembangan Datuk Seri, kesihatan dan sebagainya. Untuk apa tujuan pemantauan dari segi kesihatan lah, sebab dia bekas timbalan Perdana Menteri kan. Apa rutin harian Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau Pok Nik boleh share sikit lah. Rutin Datuk Seri tak ada apa-apa, dia biasa saja. Maksudnya pagi kadang-kadang dia buat exercise sikit untuk di dalam sel. Dalam sel dia buat exercise. Dan seminggu sekali akan ada kelas agama. Kelas agama yang mana Ustaz Datuk Ismail Hashim, Datuk Mokhtar Abdullah, Datuk Halim akan datang bergili-gili lah seminggu sekali untuk berjumpa beliau. Di mana? Di dalam sel? Di dalam pejabat peguam, di bilik peguam. Berapa lama sesi tu biasanya? Kurang half an hour, 45 half an hour lah. Jadi dan selain itu, setiap pagi Datuk Seri akan buat kelas Hafiz Quran. Macam mana? Datuk Seri akan buat kelas tahfiz? Hafiz Quran. Dia ada satu banduan yang Hafiz akan datang ke Datuk Seri belajar dengan dia. Datuk Seri menghafal Al-Quran dengan dia? Banduan tu Hafiz? Hafiz. Oh. Dia ditangkap sebab apa kalau dia, tak salah? Saya lupa dah nama dia, tapi dia ditangkap kerana apa ke? Boleh ambil. Okey, pause dulu. Halo? Pause bang. Tengok kat WhatsApp ni. Okey. Jadi dia ni, kes dia mudah aja. Kesnya dia tampar adik dia kerana adik dia tak ada buat kelakuan tak baik lah. Adik dia perempuan. Jadi lepas dia tampar adik dia ni, adik dia masuk toilet, adik dia jatuh meninggal. Oh. Jadi kes dia terus mengaku dengan polis. Memang dia tampar adik dia gini, dia kena lah dalam 7 tahun ke 8 tahun dia kena. Jadi macam mana saya tahu Datuk Seri tahu dia ni seorang Hafiz, saya tak tahu lah. Dia Datuk Seri pujuk dia. Memang dia tak mau. Lalu dia sanggup. Jadi dia dalam penjara sumber dia bekerja di dalam sumber, latihan dia di beki tukang jahit. Dia sebelum dia pergi beki tukang jahit, dia akan pergi di sel Datuk Seri, mengajar Datuk Seri, mendengar Datuk Seri buat hafazan Quran lah. So masa tu kena meneman juga lah. Ada orang lain jaga. Ada orang lain jaga lah. Sekali-sekali saya pergi juga lah. Sekali-sekali pergi. So rutin harian Pok Nik ialah kena datang dia melawat dia 3 kali sehari? Tak tentulah. Kadang 2 kali. 2 kali, 3 kali. Apa laporan yang nak dihantar kepada ni? Keadaan biasa gitu. Kalau ada luar biasa lah. Kalau keadaan luar biasa lah. Kalau tak, just rutin biasa, cek biasa sebagainya lah. Dan dia selalu dapat komplain kadang pasal apa bagi pengguam jumpa tiap-tiap hari. Dia pasal Datuk Seri dia ada hak menjumpa dengan pengguam. Pasal dia banyak kes. Jadi dia kes dia rayuan, nak tahu perkembangan kes dan sebagainya. Jadi pengguam dia boleh datang setiap hari. Boleh datang setiap hari lah kan. Jadi dalam kejadian ni okey. Apa antara mungkin yang memori itu kemudianlah saya nak cerita ni. Ada satu gambar ni di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim menggunakan, mungkin tak nampak dekat skrin tapi tak apa, nanti kita akan show, menggunakan neck brace ataupun apa orang kata yang pendakap leher ni. Dan ada pada baru-baru ini timbullah mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim menipu, sebenarnya dia tidak sakit belakang, itu adalah penipuan dan sebagainya. Boleh Pok Nik cerita apa yang berlaku dan ni gambar ni berkenaan dengan apa sebenarnya? Yang pakaian apa ni, neck brace ni yang dipakai, dia Datuk Seri ada mengidap sakit tengkuk. Kalau tak silap saya, dia bercerita kan dia jatuh daripada kuda. Dan juga
Kerana dipukul. kejadian dalam lokap polis lah. Dalam lakuk polis lah. Jadi dalam benda tu sekali-kali dia bukan selalu sakit. Dia sekali-sekali dia rasa dia pakai. Kalau tak pakai dia pakai itu dia akan dapat menahan kesakitan dia lah. Itulah dia dipakai yang tu. Dan pada dalam gambar ini adalah ward ni lah, ward yang ward sel beliau lah, sel beliau lah. Di mana dia diubah sedikit untuk supaya jadi macam sick bay untuk menjaga beliau. Dan ini merupakan gambar Pok Nik sendiri ya. Gambar Pok Nik. Yang kita buat sick bay ni adalah on medical advice. Medical advice. Bukan kita pandai-pandai buat. Betul. Ini medical advice. Jadi bermakna memang dah berjumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan doktor lah sebenarnya. Ya. Dah berjumpa pakar dan pakar sendiri mengatakan di mana? Hospital mana? Hospital Kuala Lumpur. Hospital Kuala Lumpur. Dan pakar sendiri mengatakan antara lain pasal kita berbincang dengan pihak KDN berbincang dengan hospital untuk meredakan keadaan di suasana di Kuala Lumpur, Hospital Kuala Lumpur. Bercadang untuk Datuk Seri meneruskan hukuman di dalam penjara. Jadi selepas berbincang, pihak hospital telah memberi syaratlah untuk menjaga kesihatan dia. Mesti kena ubah suai sel tu, jadi kena ada hot shower, kena ada squatting tempat duduk sittingnya, tempat duduk toilet dia. tu. Lepas tu kena ada Rail untuk tu. Dan katil hospital bagi pinjam. Yang katil tu kalau tak silap saya, hospital bagi tahu harga dia lebih kurang 18,000 lah. 18,000. Yang untuk boleh buat adjustment. Oleh adjustment lah. Tapi hospital bagi pinjam. Hospital bagi pinjam tu. Sekarang pada waktu itu kalau kita tahu dalam keadaan penjara mungkin Pok Nik boleh cerita sikit gambaran penjara biasa. Dia ada ruang, kita kata tandas tu dekat ujung sini, katakanlah tandas tu ujung situ. Lepas tu katil, lepas tu ruang kosong. Ruang kosong, meja. Ada meja. Memang semua akan ada meja ataupun penjara? Bukan semualah. Okey, di penjara tu ada meja, ada katil, kemudian ada tandas. Tandas tu macam mana keadaannya? Dia squatting lah. Sitting. Oh, sitting punya tandas. Okey. Advice. No, before that. Sebelum Before that, squatting lah. Memang tandas macam biasa, penjara biasa lah. Dan tandas tu terbuka ke tertutup? Kita tutup lah sikit lah. Dia ada sampai tinggal macam tu lah. Macam dalam lock up jugalah. Tapi itu memang biasa dalam penjara lah. Itu keadaan penjara. Maksudnya, saya nak cerita kat sini, tak adalah kata orang Datuk Seri Anwar Ibrahim duduk di rumah mewah, kan, dimodifiedkan rumah mewah tu untuk diduduk kat situ, kan, dalam keadaan dia boleh bebas-bebasnya. Tak ada. Dia tetap duduk di dalam penjara. Kita dasar penjara, kita melayan bantuan sama. Tetapi apa yang dapat macam Datuk Seri dapat kelebihan dari segi makan dia, itu medical diet. Medical diet. Sebab orang tua kan masa tu. Dia dapat kebenaran betul daripada hospital, advice dia makan potato, susu. Itu medical dia. Jadi kita order barang tu. Kalau tidak menzalimi lah pula kata-kata menzalimi penjara. Dan ni satu gambar di mana Datuk Seri Anwar Ibrahim kaki dia sakit ni. Ni kenapa Pok Nik ada kat sini ni? Bergambar ni. Boleh cerita sikit. Tu kaki ni nak perkembangannya pasal kaki dia bengkak. So doktor yang buat treatment dia, person doktor dia lah. Yang meninggal Alexandra apa nama itu? India punya tu. SKL tu. Pasal dia nak bawa Datuk Seri ke MRI di Selayang. So kita ambil gambar ni untuk tunjuk kepada KDN lah. KDN bawa betul lah kaki dia bengkak untuk dibawa kepada MRI. Untuk buat rawatan luar tu. Okey. Jadi yang ni gambar ni dalam masa ni dalam ward lah. Itu dalam waktu dalam HKL. Di dalam HKL masa sebelum itulah. Kira awal tahun 2000 pada waktu itu semua kan. Sebab gambar-gambar ni tuan-tuan kalau kita tengok okey, apa rutin dia sembahyang Jumaat ada ke dalam penjara? Ramai mungkin orang tak tahu kan. Ada. So macam mana proses untuk nak pergi sembahyang Jumaat? Bagi bantuan-bantuan lah. Kita bergili-gili lah. Kita nak kalau contohnya di penjara Sembul kita ada lebih kurang the whole inmate lebih kurang dalam 5,000 lebih ya. Kalau yang Muslim ada dalam dalam 4,000 ke, kita tak boleh nak keluar satu shot lah. Jadi kita gila-gila. Minggu ni kita ambil dalam 150 orang ke untuk sembahyang Jumaat. Jadi siapa yang nak pergilah? Ke wajib. Kita itu untuk sebagai belajar itu wajib lah. Wajib untuk dia sembahyang
Untuk latihan. Latihan lah. Jadi latihan. Imam ni Imam dia guru agama kita. memang